Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ramli bin Alias, pengerusi kepada Pertubuhan Aktiviti Warga Emas ataupun lebih dikenali sekarang ni PAWE. Asas daripada PAWE ni adalah dia kelangsungan daripada Kelab Warga Emas. PAWE sekarang di bawah bidang kuasa JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebelum ni Kelab Warga Emas adalah di bawah DBKL. Kelangsungan itu dana yang kami peroleh daripada untuk penggerakan PAWE adalah daripada pihak JKM lah, maknanya Kementerian Wanita. Saya menjadi pengerusi sejak 2018, start permulaan PAWE ditubuhkan. Asas utama PAWE adalah untuk melibatkan warga-warga emas yang ada di kawasan Titiwangsa, kerana PAWE yang ini adalah di kawasan Titiwangsa. Maknanya tumpuan adalah pada warga-warga emas, iaitu peringkat umur 60 tahun ke atas. Tetapi ia dibuka juga pada ahli-ahli yang berumur 50 tahun ke atas, itu sebagai ahli bersekutu. Mana dia boleh menjadi ahli, tetapi dalam pengundian sekiranya ada mesyuarat AGM, dia hanya boleh datang menghadiri mesyuarat. Okey. Objektif utama PAWE adalah membantu warga-warga emas yang sekiranya menghadapi masalah dalam seharian, dan juga menyalurkan bantuan-bantuan yang disalurkan kepada pertubuhan PAWE. Contohnya sekiranya pihak JKM ada menyalurkan bantuan, kami sebagai induk pada kawasan tersebut akan membantu ahli-ahli untuk memperolehi bantuan-bantuan itu. Dan lain objektif adalah mengurus sekiranya ada maklumat-maklumat penting yang diterima oleh pertubuhan PAWE, dia akan menyalurkan kepada ahli-ahli PAWE. Dan secara tak langsung kami untuk memudahkan penyaluran maklumat dan juga bantuan yang diterima, kami telah mengadakan satu sistem, iaitu mana sistem WhatsApp group, mana setiap ahli PAWE akan menerima maklumat yang disalurkan daripada ibu pejabat. Maknanya daripada ibu pejabat, dia akan salurkan kepada JKM setiap kawasan parlimen. Kemudian kami sebagai kawasan yang menerima maklumat akan menyalurkan kepada setiap ahli. Dan saya berharap kawasan PPR ni yang mana penduduk-penduduk yang berumur, iaitu yang melebihi daripada 60 ke atas ataupun 50 tahun ke atas, boleh menjadi ahli. Buat masa sekarang ni keahlian PAWE adalah seramai 192 orang. Dia masih terbuka lagi kerana PAWE kami adalah PAWE Titiwangsa, adalah satu kawasan yang agak luas. Jadi benda tu masih dari dalam pembikinan untuk mengajak ahli-ahli PAWE yang baru. Dan buat masa sekarang aktiviti-aktiviti adalah terhad kerana disebabkan PKP, dan mungkin sambungan daripada aktiviti akan dilakukan pada 2021, dan perancangan-perancangan yang telah sedia ada mungkin akan dibawa kepada 2021 disebabkan pada tahun ni kebanyakan rancangan telah ditangguhkan dan program-program yang sedia ada pun ditangguhkan. Kami ada beberapa yang kelas ataupun program yang telah sedia ada seperti pengajian Al-Quran, tafsiran Al-Quran, penubuhan mahaban, kemudian aktiviti luar yang dijana oleh pihak-pihak NGO seperti Ikram dan sebagainya. Pihak-pihak universiti pun selalu berhubung kait dengan pihak PAWE dari segi program-program kesihatan. Jadi saya sebagai pengurusi PAWE mengalu-alukan pihak NGO yang luar yang sudi ataupun ada program yang boleh melibatkan warga-warga emas datang untuk bersama-sama kita menjalinkan hubungan dan juga program yang nak dijalankan. Dan saya bersyukur kepada pihak Persatuan Penduduk PPR, Surau, KRT dan juga Koperasi dan Ibu Tunggal kerana sama-sama
mengadakan program bersama. Ini adalah bagi tujuan untuk kebaikan semua. Jadi setakat itu saja seberingkas saya memperjelaskan kedudukan pawai di PPR Hilal Rampang tu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Program yang telah dilaksanakan sebelum PKP. Okey, banyak program yang telah dilaksanakan. Contohnya program kesihatan yang kita jalankan bersama dengan pihak Universiti Putra Malaysia UPM dan juga pihak Universiti Kebangsaan Malaysia. Maksudnya mereka datang sini. Ya, mereka datang sini. Mereka diabetes, hypertension. Yep. Kerana dia orang tahu warga Mas ni agak susah sikit nak bergerak disebabkan dengan keadaan mereka dan juga disebabkan kekangan transport dan juga masalah-masalah lain. Jadi dia orang sebagai pihak penaja untuk program tu datang ke sini, bawa program dan anjurkan. Kami juga pernah menjalinkan satu program sehari bersama dengan Hospital Lampang. Dan program tu berjaya dijalankan di sini dan melibatkan bukan setakat warga Mas, malah kanak-kanak peringkat remaja pun sekali. Sambutan berapa ramai yang Okey. Untuk yang sehari dengan Hospital Lampang tu sambutan adalah menggalakkan melebihi daripada 500 orang. Itu kali pertama? Ya, kali pertama benda tu dia ada. Itu pun melibatkan persatuan penduduk. Ketika tu pengurusinya bukan Encik Azizan lah. Pengurusi lama iaitu Encik Rosli. Jadi akan datang tahun 2021 boleh merancang aktiviti kesihatan dengan mana-mana badan kerajaan. Okey, kita memang ada satu memorandum ataupun jalinan kerjasama dengan pihak-pihak universiti. Kerana pihak-pihak universiti telah diberi satu kelebihan untuk mengadakan rancangan program kesihatan dengan mana-mana pertubuhan pawai yang ada di wilayah persekutuan ni, iaitu Universiti UniKL, Universiti Putra, Universiti Kebangsaan dan Universiti Melaya sekalipun. Boleh bagi tahu saya sedikit latar belakang tuan? Okey, saya Ramli bin Alias, berumur lebih kurang 60 tahun. Saya bekas tentera, itu Army, pencen, dan telah menjadi pengurusi sini pertubuhan pawai selama lebih kurang 3 tahun dan menetap di PPR ni. Dan saya berasa bertuah kerana duduk di PPR ni, kerana komuniti ni yang cukup erat antara satu sama lain, di mana segala jalinan program yang dijalankan bersama. Jadi agak susahlah nak jumpa 9 agensi boleh bersatu di bawah satu bumbung. InsyaAllah saya ingat tu tak ada masalah. Sekarang ni di bawah pimpinan pengurusi kita Persatuan Penduduk, saya rasa hampir setiap program yang dijalankan semua join sekali. Maknanya tak ada yang dia tertinggal dia pun dia kejut macam tadilah, saya pun terlembat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Azizan dan juga pengurusi-pengurusi lain seperti SUAT utamanya memainkan peranan penting, dan juga KRT juga menjalankan peranannya sebagai KRT, dan juga pihak di BKL sendiri, pejabat kerja kita Cik Wan yang sana tu. Jadi saya rasa ini satu orang kata kelebihan yang ada di PPR ni, di mana semua pertubuhan, persatuan dan apa saja juga yang ada dekat sini bergabung bersama-sama dalam menjalankan satu program. Ya, jadi program yang diatur yang lebih kurang 2 ataupun 3 program lah setahun. Okey, bergantung kepada keadaan tuan, tapi kita ada program tetap. Contohnya kita ada program kesihatan memang setiap tahun, ataupun kita ambil dalam lanjutan iaitu 6 bulan sekali memang kita ada satu program kesihatan. Jadi mana dalam setahun kita ada 2 program kesihatan. Program pembelajaran kita ada hampir setiap minggu, dan juga program besaran, contohnya kalau dari segi keagamaan bagi pihak warga Mas yang berkaitan, kita adakan sebulan sekali. Yang belum disebut mungkin program latihan jasmani. Latihan jasmani kita ada buat, tapi disebabkan permulaan patut dari 2019 disebabkan PKP bermula COVID-19 tu, jadi benda tu kami terpaksa tangguh kerana ia melibatkan sentuhan dan juga dalam kapasiti yang agak ramai, melebihi daripada 20 orang.
program menjana ekonomi. Okey, program menjana ekonomi kita telah ada, iaitu kita ada membuat sedikit pembungkusan makanan yang diterajui oleh satu pihak NGO, dan hasilnya kami beberapa beberapa ahli warga emas mendapat perolehan daripadanya, itu upah daripada pembungkusan makanan tadi tu. Ya, last one ada apa nak beritahu? Okey, saya tak ada apa saya tu, cuma saya ingin mengatakan bagi yang tidak ada memasuk mana-mana pertubuhan ataupun persatuan, eloklah kita sama-sama terlibat kerana ia menjaminkan sebersikit tentang kehidupan kita pada hari ini. Itu saja tuan. Terima kasih. Satu lagi lah, kalau boleh Tuan Azizan daftar melalui online keahlian, boleh ni ke? Mendaftar keahlian online. Dah buat? InsyaAllah itu kita sedang rancang. Kalau koperasi itu kita dah boleh daftar. Koperasi online lah. Koperasi dah boleh ya? Dah. Koperasi dah boleh. Rukun tetangga ada online pendaftaran? Kita tak ada online. Kita kalau ikutkan rukun tetangga dia secara automatik. Automatik. Ada automatik. Kita tak ada macam saudara penduduk ke, pawai ke, ibu tunggal ke. Kita secara tak langsung, siapa yang berada dalam kawasan ni dia adalah ahli. Secara tak langsung. Hanya kalau di sini lebih kurang 2,000 lah ahli. Macam tu lah 2000. Dia tak ada ahli berdaftar. Dia secara automatik dia memang adalah orang yang KRT lah. Apa satu penduduk dalam proses? InsyaAllah. Betul. Buat masa ni kita masih lagi mana, tapi kita dalam proses untuk bina satu platform lah untuk daftar online. Online surau perlu tak online? Tak ada. Surau kita terbuka kepada semua umat Islam, bukan sekadar di pihak seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia, insyaAllah. Dia berhak untuk solat di tempat kita, insyaAllah. Dia Dia kalau ahli-ahli persatuan-persatuan yang berbayar sahaja yang kita perlu daftar. Macam KRT, surau tu dia tak ada ahli berbayar kan. So ahli berbayar lah kita utamakan. Sebagai contoh, saya dekat PPR ni persatuan penduduk, pawai, ibu tunggal, koperasi dan juga kelab sukan. Kelab sukan pun menjadi ahli kelab sukan pun kena daftar dan bayar dan macam rukun tetangga ada Facebook ke? Kita ada Facebook. Ada. Untuk giliran apa? Kita ada Facebook. Sesiapa yang berminat dia akan like benda tu lah. Persatuan penduduk? Ada. Kita ada page persatuan penduduk sendiri. Persatuan penduduk PPR Hiliran Ampang. Facebook Ya. Surau? Ya, surau pun ada juga Facebook dia. Dan juga kita juga ada WhatsApp group. Dan kita juga melantik ketua tingkat untuk memantau keadaan penghuni di PPR dan maklumat. Okey, ada siapa nak tambah lagi? Tuan ni nak tambah apa-apa? Kita bagi satu slot ni apa tu Cik Wan? Kita bagi ke satu slot kat Cik Wandi lah. Boleh. Di BKL.